Sepanjang kami menjelajah dari sekolah ke sekolah, jumpa ribuan pelajar berceramah, berkongsi pendapat, mendengar luahan pelajar. Dan soalan yang biasa kami jumpa dari kalangan pelajar adalah, apakah hukum berkapal? Boleh tak berkapal sebenarnya? Adakah kapal Islamik dalam Islam? Ataupun dosa ke kapal ni? Haram ke kapal ni? Soalan-soalan macam ni sebenarnya telah dibincangkan sejak berpuluh-puluh tahun lama. Dan walaupun telah dibincang berpuluh-puluh tahun, perkara ni masih berlaku berpuluh-puluh tahun sejak daripada dulu hingga sekarang. Kenapa? Ada banyak faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan benda ni sentiasa berlaku adalah kerana pengaruh daripada movie, drama, anime dan sebagainya yang ada unsur-unsur mengajak couple dan sebagainya, membuatkan ramai anak muda terpengaruh dan merasakan nak cuba untuk berkapal. Itu salah satu faktor dan punca lah. Cuma kali ni saya nak kongsikan tentang kenapa couple tu haram. Saya akan kongsikan 5 sebab kenapa couple tu haram. Jadi moga kita semua dengar dalam keadaan hati yang terbuka dan sama-sama kita muhasabah diri. Yang pertama, kenapa couple tu haram? Yang pertama adalah kerana tak tunduk pandangan. Bila bercinta ataupun berkapal, biasanya orang akan nak pandang-pandang, nak tengok-tengok, nak usah-usah, nak merenung dia, tengok gambar dia. Tapi biasanya kita akan tengok secara berhadapan. Sedangkan tentang tundukkan pandangan ni, Allah lebih awal dah tegur dalam Quran. Ramai pelajar tak perasan benda ni sebenarnya. Kalau kita buka Al-Quran, surah An-Nur ayat 30 dan 31, Allah sebut apa? Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah dia tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Ini lelaki. Dan hari ni ramai orang ingat tundukkan pandangan ni hanyalah untuk lelaki saja. Silap tu. Sebenarnya bukan lelaki saja, bahkan perempuan pun kena tundukkan pandangan. Yang mana dalam ayat yang ke-31 Allah sambung lagi, Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Allah sebut, katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah dia tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Maksudnya apa? Maksudnya ini satu adalah perintah Allah, suruh tundukkan pandangan, jaga pandangan. Yang dimaksudkan dengan menjaga pandangan ni adalah bukanlah kita jalan tunduk bawah sampai langgar tiang. Bukan. Yang dimaksudkan dengan tundukkan pandangan adalah apabila kita nampak maksiat depan mata, kita alihkan ke kiri ke kanan ke atas atau ke bawah atau mana-mana. Dan kita menahan pandangan kita daripada pandangan yang syahwat. Pandangan syahwat ni adalah pandangan yang kita tengok dalam keadaan rasa suka. So bila orang bercinta, berkapal, dia akan melihat pasangan dia dengan pandangan syahwat. Dia akan rasa seronok, rasa suka. Sedangkan dia dah langgar perintah Allah. Itu yang pertama. Kenapa dia jadi haram? Yang kedua, dia jadi haram disebabkan menghampiri zina. Ini adalah hujah yang biasa kita dengar, yang selalu disebut oleh ramai orang, iaitu jangan hampiri zina. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Apa maksud jangan hampiri zina? Jangan hampiri zina ni banyak ulama dah syarahkan tentang perkara ni. Cuma saya nak sentuh secara ringkasnya adalah menghampiri zina ni adalah perkara yang apa-apa perbuatan yang kita ada selangkah ke arah zina. Contohnya seperti yang pertama, nazratun, pandang-pandang. Berzina ni dia akan mula dengan pandangan pertama, usah-usah, tengok-tengok, pandang-pandang. Kemudian ataupun faliqa, jumpa, kita jumpa dia, ataupun fakalamun, atau bersembang, berbual, berborak, berbicara. Itu semua adalah jalan-jalan zina. Sebab itu cantiknya ayat ni, ayat surah Al-Isra ayat 32 ni, Allah bukan kata kat situ jangan berzina, tapi Allah kata jangan hampiri zina. Maksudnya kalau menghampiri zina tu pun dah haram, apatah lagi berzina, tu lagi dah berdosa besar. Cuma nak menghampiri jalan-jalan tu pun tak dibenarkan. Sebab itulah kawan, bila orang dah berkapal ni, mereka kan ada tendensi ataupun ada kecenderungan untuk jumpa, berdating, chatting, ikhtilat pun tak jaga. Sudah pasti orang berkapal ni confirm tak jaga ikhtilat. Sebab tu saya berani mengeluarkan satu kenyataan yang mana hampir 90% orang yang terlanjur bermula sebab couple. Lagi 10% mungkin disebabkan dirogol dan masa silam dan sebagainya. Kalau tak percaya dengan kenyataan saya, boleh buat temu bual ataupun interview ke rumah-rumah kebajikan ataupun pelindungan perempuan-perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah dan sebagainya, adik-adik yang sedang mengandung anak luar nikah. Tanya dia bila first time dia buat, dekat dengan pakwa dia? Of course dengan pakwa. Perempuan ni makhluk Allah yang paling pemalu, yang baik, yang lemah lembut. Ini sifat perempuan. Dan dia tak akan serahkan maruah dia kepada lelaki yang sebarangan. Dia tak akan berlaku kes, contohnya seorang perempuan jalan dekat shopping mall, tiba-tiba ada lelaki datang kat dia, hai awak, jom kita berzina. Tu berzina. Dia tak akan berlaku macam tu.
mesti bermula dengan couple. Sebab itulah couple ni lah antara penyebab zina ni boleh berlaku. Sebab tu Allah sebut dalam Quran supaya menghindari ataupun menjauhi jalan zina. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa couple tu haram? Iaitu dia pasti akan bawa kepada zina hati. Dan zina hati itu apa? Ada satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berkaitan dengan zina hati, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencatatkan bahagian zina yang tidak dapat tidak berlaku kepada anak Adam, iaitu mata itu zinanya pandangan, telinga itu zinanya mendengar, lidah itu zinanya ucapan, tangan itu zinanya melakukan kekerasan, kaki itu zinanya langkah, dan hati itu mengharap dan keinginan, dan mengiyakannya adalah kemaluan atau mendustakannya. Maksud hadis ni adalah menerangkan kepada kita dengan lebih terperinci tentang zina mata, zina hati, zina tangan, kaki, dan yang membenarkan semua. Yang jadi berzina betul-betul adalah bila kita berzina secara menggunakan kemaluan dan seumpamanya. Jadi saya nak sentuh bab zina hati. Ada yang mungkin tertanya, apa maksud sebenarnya zina hati tu? Macam disebut tadi, zina hati ni adalah mengharap atau terbayang-bayang, atau dalam bahasa hari ni kita sebut sebagai crush. Jadi sebab itulah crush ni berdosa. Crush ni ramai orang ingat crush ni hanyalah sekadar suka biasa-biasa. Tak, kalau setakat suka dia tak dosa. Bila seorang lelaki tiba-tiba dia suka pada seorang perempuan, ataupun seorang perempuan tiba-tiba dia suka pada seorang lelaki, itu tak berdosa. Yang jadi dosa adalah apabila dia crush. Crush ni apa? Crush ni adalah bila dia melayan perasaan, teringat-ingat, terfikirkan dia, like semua gambar dia, siap print gambar, tampal dekat loka, tampal dekat tandas, tampal dekat segalanya, dan teringat, terfikir, termimpi, obses dengan dia. Itulah crush. Dan itulah berdosa. Dan itulah sebenarnya zina hati. Sebab itulah dia jadi dosa dan perlu dijauhi. Itu yang ketiga, disebabkan zina hati. Yang keempat, kerana perkara lara. Orang yang berkapal ni confirm akan buat perkara-perkara lara. Lara ni apa? Perkara lara ni adalah perkara yang sia-sia. Imam Ibn Katsir sebut dalam tafsirnya, perkara lara ni adalah perbuatan maksiat ataupun perkara yang batil, yang membuat, ataupun perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan kemungkaran. So ini adalah perkara-perkara lara. Sehingga kan contoh ulama lain sentuh, iaitu Imam Hasan Al-Basri sebut, antara tanda-tanda Allah berpaling daripada hambanya ialah apabila hambanya menjadikan kesibukan pada apa yang tidak berfaedah baginya. Maksudnya tanda Allah benci, tak nak pandang kita adalah bila kita sibuk dengan perkara yang lara. Sebab itulah bila kita berkapal, bila dah start couple, akan buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Contohnya macam bergayut, habiskan duit, habiskan data, jumpa dia, habiskan duit untuk dating, padahal tak kahwin pun, dan akhirnya clash. Kemudian ada yang clash, stres, tertekan, depression dan sebagainya. Sebab itulah tu perkara yang menjadikan couple ni haram dan berdosa. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, kenapa couple ni haram dan berdosa? Sebab Nabi SAW tak pernah pun berkapal. Siapa boleh buktikan kepada saya Nabi SAW pernah berkapal? Tak ada siapa pun. Sebab memang tak berlaku pun. Soalannya, macam mana Nabi berkahwin? Nabi berkahwin, Khadijah radhiyallahu anha nak melamar Nabi. Khadijah tak jumpa Rasulullah, nak usah dia, nak mengurat dia, tak. Khadijah guna orang tengah. Dia guna Nafisah. Untuk siasat siapa Nabi, Khadijah guna Maisarah. Khadijah guna orang tengah. Khadijah tak jumpa secara direct untuk perkenalan dan sebagainya. Khadijah guna orang tengah. So sama juga dalam apa-apa perkara yang apabila berurusan Nabi nak berkahwin, Nabi akan guna orang tengah. Sahabat nak berkahwin, sahabat guna Nabi sebagai orang tengah. Jadi persoalannya, couple ni datang dari mana? Couple tak datang daripada Islam. Couple datang daripada Barat. Ataupun senang cerita, couple datang daripada budaya orang kafir. Sebab itulah hari ni ramai kita yang terikut-ikut budaya-budaya yang tak sepatutnya kita ikut. Dan hari ni ramai orang yang bernikah nak ikut cara Islam, tapi bercinta ikut cara kafir. Beribadah nak ikut cara Islam, tetapi berhibur nak ikut cara kafir. Kenapa kita ambil Islam separuh-separuh? Sebab itulah wahai kawan, walaupun sebenarnya daripada sudut hati kita tahu sebenarnya couple ni berdosa. Kita tahu couple ni haram. Kita tahu benda ni salah. Kita tahu. Tapi disebabkan kita dah berkapal, dah bercinta, dah ada ikatan hati, dah korbankan duit, korbankan masa, bahkan sebahagian korbankan maruah kepada pasangan, membuatkan kita sampai hati kita abaikan. Kita tolak semua tu. Kita ignore perasaan sebersalah kita. Kita tak layan perkara tu. Sebab itulah wahai kawan, sekiranya anda dengar perkongsian ni, saya tahu kalau anda sedang couple sekarang ni, saya tahu jauh di sudut hati anda nak berubah, anda nak tinggalkan, cuma anda tak kuat. Saya doakan semoga sekiranya anda nak berkahwin, maka berkahwinlah secepat yang mungkin. Kalau boleh tahun ini, dan kalau boleh dalam masa yang terdekat, halalkanlah secepat mungkin. Tapi kalau masih sekolah, memang
kita tahu takkan boleh kahwin tahun ni atau masa terdekat kita tahu mungkin kahwin 5-6 tahun lagi, usahalah untuk tinggalkan, usahalah clash, usahalah. Kalau ada yang kata saya belajar saya nanti stres, tertekan dan sebagainya, percayalah Allah telah tetapkan jodoh kita. Kita jangan pening-pening untuk fikir siapa jodoh kita dan sebagainya. Sebab kita jangan lupa, ramai orang yang tak sempat bertemu jodoh dah bertemu maut.